Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, berjumpa lagi kita anak-anak. Okey, kita akan teruskan lagi dalam percubaan kita kali ini. Kita akan terus lagi perbincangan tentang format pentaksiran SPM bahasa Melayu. Cuma kali ini kita akan bincangkan mengenai kertas 2. Okey, kertas 2 menggunakan kod 1103-2. Macam ni anak-anak, secara mudah, secara ringkas lah, secara ringkasnya. Untuk kertas 2 ni, kita ada 9 soalan. Ada 9 soalan. Okey. Soalan terbahagi kepada 3 bahagian. Bahagian A, B dan C. Okey. Bahagian A ada 5 soalan. Bahagian B ada 3 soalan. Dan C lagi 1 soalan. 5, 3, 1. Okey, faham kan? Alright. Untuk bahagian yang pertama, bahagian A, tadi ada 5 soalan. Di situ memperuntukkan markah sebanyak 35 markah. 35 markah. Okey, apa dia bahagian A ni? Bahagian A ni soalannya tentang sistem dan juga aplikasi bahasa. Tentang sistem dan juga aplikasi bahasa. Manakala bahagian B pemahaman dan bahagian C perumusan. Markah bahagian A 35, B pun 35 dan C itu 30 markah. Okey. 35, 35, 30. Okey. Keseluruhan markahnya 100 markah. 9 soalan untuk kita jawab. Markahnya 100 markah. Masanya 2 jam 30 minit. 2 jam 30 minit. Alright. Sekarang kita cuba masuk lebih dalam lagi. Okey. Bahagian yang pertama. Okey, kita masuk bahagian yang pertama. Untuk soalan bahagian A. Untuk soalan bahagian A ni anak-anak terbahagi kepada 5 ceraian. 5 bahagian tadi kan, 5 ceraian. Okey, 1 morfologi. Morfologi ni biasanya membincangkan tentang perkataan-perkataan lah, kata-kata kan. Okey. Jenis-jenis kata. Okey. Yang kedua, sintaksis. Sintaksis lebih kepada ayat. Lebih kepada ayat. Tadi perkataan, sintaksis ayat. Morfologi perkataan, sintaksis ayat. Yang ketiga, soalan berkisar kepada penyuntingan. Penyuntingan. Keempat, bahasa Melayu standard. Dalam penyuntingan ni biasa kita cari mengesan kesalahan. Mengesan kesalahan. Nanti cikgu uraikan lebih dalam lagi. Dan keempat, bahasa Melayu standard. Dan yang kelima, peribahasa. Yang kelima, peribahasa. Okey. Kelima-lima bahagian ni anak-anak. Anak-anak terpaksa jawab hanya dalam masa 45 minit. Okey, kita cadangkan untuk kelima-lima bahagian ni 45 minit. Okey, jelas? Okey, kita terus lagi. Untuk bahagian A ada 5 bahagian tadi, morfologi, sintaksis, penyuntingan, bahasa Melayu standard dan juga peribahasa kan? Okey. Ini contoh bahagian A. Ini contoh bahagian A, soalan bahagian A. Okey, ini bahagian morfologi. Okey, cuba tengok. Ini soalan yang dikeluarkan oleh pihak lembaga sebagai contoh, okey. Pihak Lembaga Persatuan Malaysia keluarkan sebagai contoh. Saya baca. Okey, saya baca. Baca petikan ini, petikan di bawah dengan teliti dan senaraikan 2 kata kerja. 2 kata kerja dan 2 kata adjektif. 2 kata kerja dan 2 kata adjektif. Kemudian anda dikira-dikira membina ayat. Membina satu ayat anda sendiri daripada setiap perkataan yang dipilih untuk menunjukkan bahawa anda faham akan maksud dan penggunaannya. Anda tidak boleh menambahkan imbuhan, menukarkan imbuhan atau menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa atau nama khas. Cari dulu kata kerja and then cari pula kata adjektif. Dua kata kerja, 2 kata adjektif. Okey, dan di bawah tu diberikan dia punya petikan. Anak-anak carilah dalam petikan tu. Dah jumpa bina ayat.
Ini contoh soalan morfologi. Begitu juga dengan contoh yang kedua. Ini contoh yang kedua. Dia nak apa tu? Senaraikan 3 kata majmuk. 3 kata majmuk. Jumpa tak kata majmuk? Okey. Ini bentuk soalan morfologi. Okey. Anak-anak yang dikasihi, untuk bahagian ini bukan saja kita nak cari kata kerja, kata adjektif, kata majmuk, malah banyak lagi kata-kata yang perlu kita kuasai. Okay. Antara aspek lain yang perlu kita bagi penekanan anak-anak, iaitu tentang kata ganti nama. Kata ganti nama apa? Kata ganti nama diri, kata ganti diri singkat, termasuk tu kata ganti tanya, kata ganti tempat. Banyak. Lagi selepas tu kata kerja. Kata kerja tak transitif, kata kerja transitif, kata kerja pasif. Lain-lain lagi. Lain-lain juga ada kata bilangan, penjodoh bilangan, kata adjektif, kata seni nama, kata nama arah, kata keterangan, kata hubung, kata majmuk, kata nafi. Banyak. Lagi termasuk juga kata ganda. Kata ganda, banyak kata ganda. Kata ganda penuh, kata ganda separa, kata ganda berimbuhan, kata ganda bersajak. Banyak. And then mungkin juga akan ditanya kata pemberi, kata istana, akronim dan lain-lain. So anak-anak, memandangkan kita nak belajar ni banyak, so kalau boleh anak-anak cubalah cuba khatamkan buku teks. Cuba tengok buku teks. Sebab saya rasa kata-kata ni semua ni kita dah belajar dulu masa peringkat menengah rendah kan. Cuma mungkinlah kita terlupa. So apa tugas kita? Kita panas-panaskan semula. Buka balik buku teks tu, cuba tengok dalam tu, insya-Allah ada. Tengok buku teks tak 4 kali 5. Okey. Jangan malas-malas. Alright. Bentuk yang kedua, item yang kedua. Contoh item yang kedua, bahagian sintaksis. Ini sintaksis. Untuk sintaksis, cuba tengok soalan yang diberi oleh pihak LPM. Baca petikan di bawah dengan teliti, and then tukarkan ayat bersusunan biasa yang bergaris kepada ayat bersusunan songsang. Dari ayat biasa tukar menjadi ayat songsang tanpa mengubah maksud asalnya. Petikan sudah diberi dan sudah pun digaris bahagian yang perlu ditukarkan. Okey, so ini antara contoh bahagian sintaksis, item sintaksis. Begitu juga yang kedua, yang arahannya. Berdasarkan petikan di bawah, bina 6 ayat tanya. Suruh bina ayat tanya daripada petikan. So dalam bahagian sintaksis ni, dia lebih kepada ayat, penekanan pada ayat. Begitu juga dengan contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga, berdasarkan petikan di bawah, kena pasti dan tulis subjek dan predikat. Mana subjek, mana predikat? Yang lengkap bagi 3 ayat yang anda pilih seperti berikut. Okay. Ini antara contoh item yang diberi contoh bahagian sintaksis. Okey, selain pada kita bincang tadi anak-anak, subjek, predikat, ayat songsang, ayat tanya, ada lebih banyak lagi bidang-bidang kajian yang perlu kita kuasai dalam bahagian sintaksis ni. Contohnya tentang susunan ayat tadi kan, ayat biasa, ayat songsang, and then binaan ayat itu sendiri, binaan ayat inti macam mana, ayat tunggal, ayat majmuk kan. Selain daripada itu ragam ayat, banyak kan, ayat penyata, ayat tanya, ayat perintah kan, ayat seruan. Begitu juga kita kena kuasai dalam bidang menukarkan ayat. Contohnya ayat aktif tukar kepada ayat pasif atau sebaliknya. Cakap ajuk tukar pada cakap pindah dan sebaliknya kan. Selain daripada itu, menganalisis ayat pun perlu kita kuasai. Menganalisis ayat.
kena pasti yang tadi kan, subjek predikat tadi kan. And then pola ayat itu sendiri. Tengok pola ayat FN, FK, FE, FS kan. Ingat kan? Kalau tak ingat tak apa, nanti kita belajar. And then ada lagi apa? Mencerangkimkan ayat, mencerangkimkan ayat, menggabungkan ayat, melengkapkan ayat. Okay. So petikan yang akan diberi pada anak-anak nanti bukannya panjang pun, antara 50 hingga 80 patah perkataan je. 50 hingga 80 patah. Kita cari dalam tu, kita analisis betul-betul. Okey. Bahagian yang ketiga anak-anak, bahagian yang ketiga, contoh itemnya penyuntingan. Penyuntingan. Okey, ini contoh soalan. Ini contoh soalan. Cuba tengok. Dalam petikan 1 terdapat 6 kesalahan bahasa. Dalam tu ada 6 kesalahan bahasa. Manakala petikan 2 pula, ada 2 petikan, terdapat 5 kesalahan bahasa. Senaraikan dan betulkan kesalahan-kesalahan itu. Bagi setiap petikan, anda tidak boleh menaraikan lebih daripada jumlah kesalahan yang dinyatakan dalam arahan soalan. Oh, tak boleh lebih. Anda tidak perlu menyalin petikan-petikan tersebut. Okey. Petikannya sudah diberi. Markah yang diperuntukkan itu ada 6 markah. Begitu juga dengan petikan kedua yang diberi dalam bentuk dialog. Dialog antara Munirah dengan Dr. Aidil di situ. And then petikan yang ketiga, soalannya, petikan di bawah mengandungi 13 kesalahan bahasa. Wah, ada 13 kesalahan bahasa dalam petikan ni. So kita kena kesan lah, cari kesalahan tersebut and then kita betulkan. Okey, biasanya dalam bahagian penyuntingan ni anak-anak, banyak aspek yang akan diberi penekanan dan perlu kita kuasai. Okey. Antaranya saya rasa kesalahan-kesalahan yang perlu kita kuasai ialah kesalahan kata yang kurang tepat. Dari segi istilah kan, istilah. And then lagi kata ganti nama, kesalahan kata ganti nama, kesalahan sendi nama, kesalahan kata hubung, kesalahan kata bilangan kan, kesalahan penjodoh bilangan, kesalahan penanda wacana, kesalahan kata majmuk, kata ganda, bahasa istana, hukum D dan M. DM pun perlu dikuasai, hukum DM. And then kesalahan frasa, kesalahan ayat, kesalahan ejaan, kesalahan istilah, kesalahan imbuhan, kesalahan tanda baca. Banyak yang kita kena kuasai. Okey, itu untuk bahagian penyuntingan. Okey. Seterusnya untuk item yang keempat. Untuk item yang keempat ni bahasa Melayu standard. Bahasa Melayu standard. Ni contoh soalan. Cuba kita tengok arahan dia. Baca petikan bahasa Melayu klasik di bawah dengan titik. Oh, bahasa Melayu klasik. Kemudian tulis semula petikan tersebut dalam bahasa Melayu standard tanpa mengubah bentuk dan maksud asalnya. Okey, petikan dipetik daripada kepimpinan melalui teladan. Cerita kepimpinan melalui teladan dalam antologi Jaket Kulit Kijang. Dia bagi dalam bentuk bahasa lama, kita kena tukar dalam bentuk bahasa standard. Ini contoh item untuk bahagian yang keempat, bahasa Melayu standard. Dan markahnya 6 markah juga, 6 markah juga. Okey. Jadi bahan ini hanya akan diambil dalam 2 teks sajalah, teks Komsas tingkatan 4 dan juga teks Komsas tingkatan 5. So anak-anak, saya harap benda ni anak-anak dapat kuasai. Dan sebenarnya jumlah markah untuk bahagian ini tidak tetap. Tidak tetap untuk bahagian bahasa Melayu standard ni. Ianya kita tengok atau bergantung kepada kehendak soalan nanti. Okey. Baiklah anak-anak. Bahagian terakhir kita ada contoh item peribahasa. Contoh item peribahasa. Okey, cuba lihat contoh satu yang diberikan oleh pihak lembaga.
Dialog di bawah mengandungi beberapa peribahasa. Senaraikan dua peribahasa sahaja, kemudian berikan peribahasa lain yang sama maksud atau hampir sama maksud dengan peribahasa tersebut. Okey, kita cari peribahasa dalam ni. Okey, senaraikan dua peribahasa saja dan berikan peribahasa lain yang sama ataupun hampir sama maksud. Okey, di sini markahnya 4 diberi situ, 4 markah di situ. Okey, ini contoh yang kedua. Baca petikan di bawah dengan teliti, kemudian nyatakan 3 peribahasa yang sesuai dengan situasi dalam petikan tersebut. 3 peribahasa yang sesuai dengan situasi. Sini 6 markah pula dibagi. Okey. So anak-anak, biasanya petikan akan diberikan pada bahagian ini antara 50 hingga 80 patah perkataan. Okey. So selain daripada yang saya sebutkan tadi, antara aspek peribahasa lain yang boleh diuji, menyatakan peribahasa lain yang sama atau yang bermaksud ada tadi kan. Yang kedua, nyatakan peribahasa yang sesuai dengan situasi. Yang kedua tadi. Yang ketiga, mungkin juga dia boleh tanya, berikan maksud peribahasa. Berikan maksud peribahasa. Ataupun yang keempat, membina ayat. Membina ayat daripada peribahasa. Dan yang kelima, kemungkinan juga anak-anak perlu kuasai ini, menguasai tempat kosong dengan peribahasa yang sesuai. Menguasai tempat kosong dengan peribahasa yang sesuai. So jumlah markah untuk bahagian ini juga anak-anak tidak tetap. Tidak tetap lah. Tadi 4, kemudian 6 kan. Ianya bergantung kepada kehendak soalan. Okey. Bahan pula ni, dari segi bahan untuk bahagian peribahasa ni, ada pelbagai bahan boleh digunakan. Okay. Kemungkinan pihak lembaga akan gunakan gambar, situasi ataupun karikatur, kartun dalam bentuk dialog ataupun dalam bentuk ilustrasi ataupun dalam bentuk petikan dan sebagainya. Banyak bentuk bahan yang boleh dikemukakan sebagai ujian kepada kita. Okey. So di sini cikgu dah jelaskan dengan panjang lebar tadi. Untuk kertas 2, kertas 2 bahagian A baru bahagian A kan. Bahagian A tadi cikgu dah jelaskan. Iaitu lagi sekali cikgu ulang, ada 5 bahagian: morfologi, sintaksis, penyuntingan, bahasa Melayu standard dan juga peribahasa. Okey. Lepas pada ni, dalam video berikutnya kita akan ceritakan pula tentang pemahaman pula. Okey, pemahaman. Okey, sampai di sini dulu anak. Okey, panjang sangat ni. Dah boring dah anak kan. Okey, rehat dulu, pergi minum air dulu. Okey, mari kita sambung balik. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.